Okay, Assalamualaikum. Sihat Azim? Ya, okey ke tu? Azim? Ya. Okey, semoga semoga sihat lah Apa cikgu doakan semua anak-anak murid cikgu semua sihat-sihat belaka sementara nak masuk kelas masuk apa bab semuka ni. Okey. Jadi kalau ikut perancangan KPM, kita belum lagi lah bab semuka jadi kemungkinan apabila masuk fasa 3 nanti baru boleh uh, 50% daripada kamu datang sekolah gila-gila Okay, faham kan cara dia punya nak susun tu nanti? Faham macam mana? Tentang pembukaan sekolah? Bila? Uh, dia kalau ikut perancangannya 3 hari bulan. 4 hari bulan lah. 4 hari bulan. Apa kalau yang sekolah yang fasa 2, tingkatan 6 saja masuk. Yang semester 2. Jadi kamu ni belum lagi lah sebab Perak masih dalam fasa 2. Bila kalau Perak masuk fasa 3 nanti, baru kamu kena hadir ke sekolah 50% daripada kelas kamu tu. Jadi dia selang seminggu Mana minggu ni separuh datang, separuh lagi duduk rumah. Okay, buat PDPR. Minggu depan yang duduk rumah tadi akan pergi ke sekolah. Dan yang datang minggu lepas akan duduk di rumah PDPR. Itu perancangannya lah. Tapi itu dalam fasa 3 Perak masih lagi dalam fasa 2. Jadi kamu tak perlu hadir lagi lah. Sekarang ni tingkatan 6 saja dulu. Yang semester 2 Ya, kalau yang tahun depan pula kamu akan stay dalam tingkatan 3 sampai ujung bulan 2. Lepas baru tu baru naik ke tingkatan 4. Okey Azim faham Okey, kalau tak tahu pun boleh tanya cikgu. Okey, kamu ada cikgu kelas baru kan? Cikgu apa Guru kelas. Ada dah tukar ni daripada cikgu orang sini kan dah pindah kan. Okey, tak apalah. Kita sambung lagi ni jadi cikgu tak dapat lagi iklan kamu ni. Dah cuti seminggu tak dapat apa-apa lagi kan? Dia minta tolong buat iklan, tolong draft ke apa-apa ke iklan supaya kan cikgu boleh ambil markah untuk PBD. Okey, iklan tu kamu boleh buat apa berkenaan produk yang kamu dah buat. Kamu dah lakar gambar tu kan. Yang gambar beg ke, gambar apa beg tangan ke meja ke, kamu ada lakar itu, kamu buat iklan pasal tu je jadi tolong hantar pada cikgu supaya cikgu boleh bagi markah PBD Okey, jadi kita sambunglah kelas kita minggu ni daripada minggu sebelum cuti hari tu. Jadi minggu sebelum cuti hari tu, cikgu dah bagi penerangan tentang elemen-elemen iklan dalam pengiklanan yang kamu kena terapkan. Jadi cikgu dah bagi kerja rumah, masukkan 3 elemen yang dalam iklan kamu tu. Elemen tu boleh rujuk dalam nota yang lepas Okey, jadi kita ni dalam bab yang kita akan belajar hari ni, okey. Walaupun kamu tak hantar lagi kerja kamu, tapi kita anggap dah hantar lah Okey, dalam bab ni kita anggap kamu dah ada iklan kamu tu dan kita nak buat analisis tentang apa kaedah yang kamu pilih tu sesuai ataupun tidak jadi kita tengok daripada segi apa. Okey, faham Tekan ni ada soalan? Boleh saya teruskan? Tak ada Okey, kita teruskan. Okey, kejap Okey, jadi ada beberapa aspek untuk kita buat analisis tentang iklan yang kamu dah buat. Okey, pertama dari segi kreatif, kreativiti kamu, macam mana kamu menyusun, mereka letak macam mana iklan itu digunakan menggunakan warna, slogan, perkataan, susunan, ada elemen-elemen reka bentuk, persegi bentuk. Itu kita tengok persegi kreativiti. Jadi banyak iklan-iklan
yang kamu boleh tengok yang mempunyai elemen kreativiti. Kamu boleh jadikan contoh. Okey, yang kedua memberikan impact. Yang macam iklan kamu tu apabila pengguna tengok, okey, dia akan rasa benda tu berkaitan dengan dia dan dia akan lebih nak tahu. Itu maksudnya memberikan impact. Seterusnya mesej yang jelas. Bila baca tengok iklan kamu tu dia boleh faham apa benda yang kamu nak sampaikan. Seterusnya maklumat yang tepat. Okey, iklan kamu tu memberikan maklumat yang tepat, bukan maklumat yang yang palsu, mudah diingati dan juga mempunyai unsur yang unik dan tersendiri. Jadi kita tengok elemen pertama itu kreatif. Okey, dalam kreativiti ni kamu kena mengaplikasikan reka bentuk yang berkesan, prinsip reka bentuk yang berkesan. Kalau belajar kan dan prinsip-prinsip reka bentuk dan elemen-elemen reka bentuk, okey, gabungkan dia supaya kamu boleh menghasilkan satu iklan yang kreatif. Okey, jadi gabungan ilustrasi dan perkataan menghasilkan daya penarik yang memberikan kesan psikologi pada pengguna. Jadi kamu boleh gunakan slogan-slogan, boleh gunakan perkataan-perkataan yang menarik perhatian pengguna. Okey, jadi apabila pengguna lihat gabungan kamu punya kreativiti kamu ni, susun reka letak, warna, ilustrasi dan sebagainya, campur pula dengan slogan yang diberikan, mana pengguna akan tertarik untuk membeli ataupun mendapatkan produk yang kamu nak, yang kamu pasarkan tadi, iklankan tadi. Ni contoh dia. Okey. Contohnya inilah iklan iklan Langkawi, iklan emas tentang tambang ke Langkawi, iaitu sebanyak 3,482 daripada Sydney ke Langkawi. Ini kamu nampak tengok digunakan elemen kreativiti dalam menyusun ada gambar Sydney Opera House tu, dan diterbalikkan di bawahnya ada gambar alam semula jadi di Langkawi. Jadi kita boleh tengok bahawa Mas cuba nak mendengarkan bahawa lari daripada bandar besar ke alam semula jadi di Langkawi. Jadi benda ni disusun dengan lebih kreatif. Jadi kita tengok, kita boleh nampak apa nama dia punya, apa yang nak sampaikan. Dan penggunaan color, penggunaan reka letak dia, keseimbangan dia menyebabkan iklan ni lebih menarik. Okay, iklan kedua kamu tengok tentang mahkota ais kacang tu, itu curang kata dia, slogan dia. Okey, kamu tengok yang kreativitinya ialah daripada segi susunan produk ais kacang tu. Dia meletakkan susu di atas ais kacang tu rupanya Datuk Seri Vida. Itu kreativiti lah, jadi buatkan orang lebih tertarik. Okey, ini tengoklah satu iklan tu, itu DG, disusun pengguna-pengguna dia disusun dan dia ambil gambar daripada atas. Jadi ini luar daripada konvensional. Sebabkan orang tengok, macam tu pun boleh ambil gambar. Contohlah, jadi dia lebih tertarik. Okey, itu elemen pertama, kreatif. Okey, yang kedua mesti memberikan impact. Impact ni maksudnya bila kamu tengok iklan tu, kamu akan rasa terpukau dan teruja dan rasa nak tahu lebih lanjut. Jadi macam mana nak memberikan impact ni? Kamu tengok iklan ni. Yang pertama tu iklan P1Y Max dah tak ada dah. P1Y Max dah bankrupt dah ganti dengan 4G, Yes 4G. Okey, jadi dia punya tagline ni lah ialah potong. Potong line. Maksudnya dia nak tarik pengguna Unify ataupun Streamix ke wireless, ke dia punya perkhidmatan wireless internet dia. Jadi dia menunjukkan gambar orang tengah menggunting wire. Itu dia punya impact dia, sebabkan boleh gunting wire, orang tengok. Jadi sebelum ni tak ada lagi orang guna dapatkan talian internet tanpa wire. Jadi dia nak mengetengahkan bahawa internet dia tanpa wire tu lebih baik, jadi dia buat gimmick potong wire. Jadi ini memberikan impact. Okey, sama juga di bawah tu, ni iklan Yes 4G. Dia menunjukkan bahawa kuatnya Yes 4G ni sampai boleh memecahkan dinding cermin tu. Jadi ini menunjukkan lajunya lah, ada impact dia, menyebabkan Yes 4G ni patutnya menjadi pilihan ramai. Jadi benda-benda iklan ni memberikan impact kepada pengguna. Jadi dia over the top, lebih menunjukkan melampau lah kehebatannya. Okey, yang tu kedua memberikan impact.
Yang ketiga, memberikan mesej yang jelas. Okay, supaya pengguna lebih telus, pengguna boleh nampak kelebihan satu produk tu. Jadi kalau disasarkan kepada kanak-kanak ataupun pada orang dewasa, dia boleh tahulah berdasarkan daripada mesej yang kamu cuba nak sampaikan. Okey, contoh kat sini ialah iklan Dettol dan juga iklan battery energizer. Okey, jadi Dettol ni dia memberikan perlindungan daripada bakteria dan juga benda-benda yang boleh buat penyakit lah, virus ke sebagainya. Dan yang kedua, bateri ni dia menunjukkan bahawa bateri energizer ni lebih tahan lama. Okey, jadi orang boleh nampak. Jadi Dettol ni melindungi daripada bakteria. Bateri energizer pula lebih tahan lama. Jadi kedua-dua ni kita boleh nampak daripada slogan dan juga gambar. Ianya jelas. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, maklumat yang tepat. Okay, maklumat yang diberikan mesti tepat dan juga telus. Tak boleh beri maklumat yang bercanggah lah. Okay. Dan juga mendapat supaya ianya apabila maklumat itu diberikan secara telus dan tidak bercanggah, ianya mendapat kepercayaan daripada pengguna. Contohnya ini lah. Apabila ada iklan ni dia menyenaraikan dia punya kelebihan-kelebihan dia. Okay, apa benda isi dia, okay, apa yang boleh dapat, contohnya. Jadi ini menyebabkan pengguna boleh baca dan dapat maklumat. Okey. Jadi kalau pengguna dapat apa yang diiklankan ni, maka ini boleh meningkatkan kepercayaan pengguna. Okey, takkan ada soalan? Okey, tak ada Okey, teruskan. Okey, mudah diingati. Maksudnya iklan ni bila kamu tengok, kamu boleh ingat. Contohnya iklan Milo. Iklan Milo ni dia warna hijau. Dan juga dia punya slogan dia. Slogan apa kalau kat TV tu apa? Lipat-lipat. Apa tak ingat lah. Apa iklan ada lah. Contohnya kalau daripada jauh lagi kita boleh nampak dah. Kalau warna hijau ada logo Milo tu kita dah nampak daripada jauh. Maksudnya dia punya memberikan kesan kepada minda kita lah. Contoh lagi adalah seperti iklan Nike. Seperti slogan dia iaitu Just Do It dan juga lambang swoosh tu. Daripada jauh kita dah nampak, tak perlu ditulis Nike pun kita dah tahu itulah iklan Nike. Jadi macam mana caranya nak membolehkan iklan kita mudah diingati? Kita buat ilustrasi ataupun lakaran ataupun kartun. Lepas tu kita bagikan tema, iaitu boleh gunakan warna, boleh gunakan bentuk dan juga slogan. Okay. Jadi apabila kita boleh menghasilkan gabungan-gabungan elemen-elemen ini, makanya ia dapat membolehkan pengguna mudah ingat berdasarkan daripada visual-visual yang kita berikan. Ini contohnya lah iklan Nike dan juga iklan Cellcom. Nike digunakan slogan Just Do It dan juga ilustrasi swoosh. Cellcom pula the fastest territory, maksudnya wilayah yang paling laju sekali yang boleh dibekalkan oleh Cellcom melalui 4G. Jadi ini menyebabkan pengguna lebih ingat. Lagi ingat lagi dia punya warna. Contohnya kalau McDonald, KFC itu dia warna merah. Itu maksudnya mudah diingati lah. Okey. Okey, akhir sekali unik dan tersendiri. Unik ni maksudnya untuk orang payung tu. Dia seorang je warna kuning, orang lain semua warna hitam kan. Okey, jadi unik ni maksudnya dia tersendiri, dia lain daripada yang lain. Dia berbeza daripada orang-orang yang lain. Jadi menyebabkan bila dia berbeza, dia boleh menyebabkan orang lebih ingat tentang dia. Contohnya dalam kelas kamu tu ada seorang pelajar yang nakal. Okey. Cikgu-cikgu lain semua tak ingat nama, murid-murid lain semua cikgu tak ingat nama dia. Tapi budak yang nakal ni, cikgu ingat nama dia. Sebab apa? Sebab dia unik. Okey, sama juga dengan iklan kita, seboleh-bolehnya kita jadikan iklan kita unik berbanding daripada iklan-iklan yang lain supaya ianya lebih mudah diingati. Okey. Contohnya iklan mask ni, dia menggunakan logo wow, di mana wow ni hanya didapati di Malaysia saja. Negara lain tak ada wow. Layang-layang ada tapi bukan wow. Wow ni hanya di Malaysia.
Jadi apabila pengguna ataupun pelanggan-pelanggan MAS ni dia nak tengok saja laman wow ni, dia boleh kaitkan dengan Malaysia Airlines ataupun MAS. Jadi kamu boleh cari apa-apa saja unsur yang unik dalam iklan kamu supaya ianya boleh menarik perhatian pengguna dan pengguna boleh ingat tentang produk kamu. Okey? Sekarang ni ada soalan? Faham ke ni? Faham ke? Okey. Okey, jadi itu je ini tentang iklan. Okey, sepatutnya kamu dah buat dan juga dah hantar iklan. Jadi cikgu minta kamu siapkan iklan untuk cikgu ambil markah PBD. Sebenarnya dah nak habis dah ni topik kamu ni untuk tingkatan 3. Ya. Jadi lepas ni kalau dah habis topik ni kita buat latihan sajalah. Jadi saya minta kerjasama kamu untuk tolong hantar dan buat latihan yang cikgu bagi supaya cikgu boleh ambil markahnya. Nanti kalau ada apa-apa perubahan, nanti satu lagi ya, projek kamu tu patutnya kamu dah boleh mulalah sekarang ni Nanti cikgu bincang dengan cikgu Hashima macam mana cara untuk kamu boleh siapkan projek tingkatan 3 kamu di rumah Okey, kalau ada apa-apa soalan lagi, kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu tamatkan dululah Ada apa-apa lagi nak tanya? Okey. Kalau tak ada apa-apa, cikgu tamatkan dulu kita punya BCI ni. Nanti cikgu akan kongsi kelas kita dalam grup nanti. Okey, kita jumpa lagi hari apa hari Khamis cikgu Wanisa kot Okey, jadi itu saja. Tolong siapkan iklan yang cikgu minta tu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu saja. Terima kasih.